Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 Julai 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita. Kerajaan sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan dan prasarana asas secara berterusan kepada rakyat di Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, misalnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu yang termasuk dalam Parlimen Santubong, turut tidak ketinggalan daripada menerima dan menikmati pelbagai aspek pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Jelas beliau, antara pembangunan yang giat dilaksanakan masa kini ialah pembinaan jambatan konkrit bagi menggantikan 8 jambatan beli sedia ada di Jalan Lunduk Sempadi. Jambatan salah satu jambatan yang ikonik di tengah of nowhere, jambatan yang cantik. Ada lighting sendiri, kata DJKA. Jadi saya syok juga mendengar cerita hari malam hari yang 3 jam. Takliman JKA di pejabat JKA yang saya hadiri. Kerana nak tahu semua jambatan 8G lagi, jambatan Valley Bridge diganti dengan jambatan konkrit. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan perubatan, pendidikan dan geran MRP Parlimen Santubong bagi kawasan Dun Tanjung Datu di Dewan Mahligai Gading Lunduk hari ini. Seramai 16 penerima telah menerima sumbangan perubatan, 6 penerima bagi sumbangan pendidikan dan 6 penerima bagi geran MRP. Turut hadir ialah Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamila Anu dan Pegawai Daerah Lunduk Gustian Durrani. Sementara itu, Datuk Seri Wan Junaidi menyeru kepada penduduk di Lunduk dan Sematan agar bersedia dengan limpahan pembangunan apabila Ibu Negara Indonesia berpindah ke Kalimantan kelak. Terdahulu semasa berucap, Datuk Amar Jamilah memaklumkan bahawa kawasan Tanjung Datu akan terus dibangunkan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat. Seterusnya, sejak pembukaan semula tadika dan taska pada 1 Julai lalu, ibu bapa dan penjaga dipercayai masih khuatir untuk menghantar anak-anak ke sekolah susulan pandemik COVID-19. Semasa meninjau di Tadika Kemas Permajaya Miri pada Jumaat, Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin mendapati kehadiran murid sangat rendah berbanding jumlah sebenar dan ia mungkin kerana ibu bapa mahupun penjaga masih berhati-hati dan berwaspada memandangkan kanak-kanak merupakan antara yang berisiko tinggi terkena jangkitan. Namun menurut Datuk Lee, pengurusan tadika tersebut mematuhi garis panduan SOP yang ditetapkan pihak kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee Kim Shin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut meninjau kerja-kerja penerapan jalan raya semula di Desa Senadin termasuk pelebaran saiz lorong. Katanya penduduk di kawasan sekitar akan berasa selesa dengan jalan yang lebih sempurna dan beliau akan berusaha meningkatkan infrastruktur kawasan setempat khususnya di konstituensi Dun Senadin. Dalam pada itu, menurut Jurutera Majlis Bandaraya Miri, Abu Bakar, projek penerapan semula itu merupakan peruntukan khas dari dana projek baik pulih Majlis Bandaraya Miri meliputi kawasan Desa Senadin, Tudan, Permajaya, Grand Park, Taman Hilltop, Taman Padang Kerbau dan Riam merangkumi 63 lorong dengan kos berjumlah 4.8 juta ringgit. Berikut pula, ibu bapa disaran untuk memerhatikan perlakuan dan kegiatan anak-anak ketika mereka berkomunikasi dalam talian menggunakan media sosial. Adun Lambir Ripin Lamat berkata, walaupun media sosial memberi kebaikan tetapi kegunaannya harus dipantau untuk mencegah pengaruh negatif. Oleh itu, saya berharap ibu bapa sentiasa memastikan anak-anak perhatikanlah kegiatan anak-anak kita sebab pengaruh sosial media ini begitu kuat dan juga ia boleh mendorong anak-anak kita menuju ke keadaan yang tidak diingini dan masa yang sama juga dia boleh menjadi satu EBM, alat bantuan bukan mengajar, belajar, alat bantuan belajar sekiranya digunakan dengan baik. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan pemantauan perkembangan projek pembinaan projek RTP Dewan SMK Taman Tunku pada Jumaat. Pada majlis itu, Ripin telah mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM20,000 kepada pihak sekolah bagi menjayakan program dan aktiviti sekolah.
Beliau kemudian melawat Dewan Sekolah tersebut bagi memantau perkembangan pembinaan projek RTP Dewan Sekolah Taman Tunku yang bernilai RM600,000. Selanjutnya, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon agar penjawat awam di Sarawak dan Sabah juga diberi kola RM50 sebagai tambahan elawen wilayah. Presiden QPEX Malaysia Adnan Mat berkata ia termasuk permohonan peningkatan pakej bantuan prihatin elektrik kepada rakyat di Sarawak dan Sabah seperti yang dinikmati rakyat di Semenanjung. Berikut menurut beliau dalam sidang media selepas Majlis Apresiasi bagi Petugas Barisan Hadapan dan Majlis bersama Ketua-Ketua Jabatan di Pejabat QPEX Negeri Sarawak pada Jumaat. Katanya QPEX memohon agar kerajaan melihat kembali perkara yang telah diumum dan dirancang oleh kerajaan dahulu, terutama yang melibatkan agenda pemerkasaan serta peningkatan kebajikan penjawat awam supaya dapat dilaksanakan dengan segera. Beralih ke perkembangan projek membina penghalang tanah runtuh di Rumah Layuh Simpang Ulu Sebauh, Bintulu. Projek yang menelan kos sebanyak RM1.6 juta itu kini sedang dalam pembinaan dan dijangka siap Disember tahun ini. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli selepas melawat projek rakyat itu pada Jumaat berkata, dengan kelulusan daripada Ketua Menteri, projek ini dapat segera dilaksanakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada awak kerana begitu prihatin keadaan memaklumkan kepada tahap saya dan kami memanjangkan dia baca, dia duduk dan dia keapun dengan cepatnya ini kenyataan dan kita mahu suasana begini pemimpin ini teruskan prihatin dan Seterusnya, pelbagai program MIRI Smart City Proof of Concept POC MSCP di bawah inisiatif Smart City Kerajaan Sarawak kini giat dilaksanakan. Datuk Bandaraya MIRI Adam Yee Siu Sang berkata, projek yang bernilai RM9.5 juta itu kini sedang dilaksanakan di beberapa kawasan di Bandaraya MIRI. Under the 9.5 million, there are smart buses for the public transportation. We have the smart drains that have flash floods alarm system, so to speak. And then we have also what we call the smart MIRI. That is on we are developing a system that the public can interface with the council on problems and all that. And also involving this enhancement of ELA. Local government digitization, like one of the aspects that we are going to work on is the electronic submission for building plans and all that. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan dan tinjauan pembinaan tiang komunikasi SPOLS di Taman Bulatan MIRI pada Jumaat. Kerajaan Sarawak telah menjadikan Bandaraya MIRI sebagai perintis kepada model bandaraya pintar pertama di Sarawak pada 19 November 2019. Safe Park atau Taman Selamat merupakan salah satu modul dalam program MSCP di mana projek tersebut akan dijalankan di Taman Bulatan, Wireless Walk, Pusat Kraftangan dan Taman Dataran Kipas. Kerja-kerja pembinaan telah pun bermula pada Jun 2020 dan disasarkan akan disiapkan pada akhir September ini. Berikut pula perkembangan harian COVID-19 di Sarawak menerusi kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Jumlah kes positif kekal sebanyak 571 kes apabila tiada kes baru dicatat hari ini. Jumlah keseluruhan kes sembuh juga masih kekal sebanyak 545 orang bersamaan 95.45%. Turut dimaklumkan 9 pesakit masih menerima rawatan di dalam wad isolasi hospital, manakala 12 POI baru dilaporkan dan 3 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.